Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 12 akan membentangkan kajian kes tentang skandal Pewaja Steel. Latar belakang. Pewaja adalah projek keluli kebangsaan atau nama sebenarnya adalah Pewaja Terengganu Sendirian Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1982 dan namanya ditukarkan kepada Pewaja Steel Sendirian Berhad pada tahun 1989. Pewaja beroperasi sebagai industri berat yang mengeluarkan dan menjual produk besi dan keluli di Malaysia untuk pasaran domestik dan antarabangsa. Penubuhan ini bertujuan untuk merintis projek besi keluli dan mempunyai usaha sama antara Hicom, Nippon Steel Corporation dari Jepun dan Kerajaan Negeri Terengganu. Syarikat ini mempunyai dua kilang utama iaitu di Kemamam Terengganu dan Gurun di Kedah. Syarikat ini adalah pemilikan negara yang mewujudkan hubungan erat antara perniagaan dan politik. Kes ini merupakan skandal yang diwujudkan ketika zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Tan Sri Erik Chia sebagai pengarah urusan. Pengeluar besi waja yang berpangkalan di Terengganu itu telah menanggung beban hutang berjumlah 10 bilion ringgit yang membabitkan 926 juta ringgit liability semasa, 6 bilion ringgit jangka panjang dan kerugian terkumpul hampir 3 bilion ringgit. Pewaja tidak pernah mendapat keuntungan, malah kisahnya penuh dengan kerugian dan skandal yang melibatkan berbilion ringgit. Jumlah tersebut telah menggerakkan SPRM untuk memulakan siasatan dan pernah dinyatakan bahawa kes tersebut sebagai kos siasatan kes penyelewengan yang paling tinggi dalam sejarah. Antara pendedahan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah berlakunya masalah pengeluaran dan hutang. Pewaja telah terlibat dalam masalah kerugian dalam kes rasuah dan antara masalah yang dialami adalah krisis komoditi. Pewaja menghadapi masalah pengeluaran yang telah dibebani hutang yang besar oleh kerana nilai yen meningkat dan menyebabkan bayaran faedah yang tinggi. Kemudian berlakunya kerugian terkumpul sebanyak 1 bilion ringgit dan menyebabkan Nippon Steel tarik diri sebagai pemegang saham Pewaja. Dan Tun Mahathir membawa masuk Tan Sri Erik Chia pada tahun 1988 untuk menguruskan Pewaja dan memulihkan keadaan yang telah berlaku. Sehubungan itu, beliau diberi kuasa penuh untuk melakukan apa sahaja untuk mengubah prestasi Pewaja ketika itu. Selamat sejahtera, nama saya Kojek Yang. Sekarang saya akan bentang tentang kesalahan skandal Pewaja Steel. Melalui skandal Pewaja Steel atau menurut laporan pembaziran tanah pembayar cukai, anda mungkin terlihat dalam talian senarai skandal di Malaysia dan telah menyebabkan negara kerugian berbilion-bilion ringgit. Majalah memitik pakar ekonomi di Morgan Stanley di Singapura sebagai kata bahawa negara ini mungkin kehilangan sebanyak 100 bilion dolar sejak awal 1980 akibat rasuah. Salah satu skandal ini adalah projek Pewaja Steel yang sering dikaitkan dengan kerugian sebanyak 2.56 bilion ringgit. Nampaknya angka 10 bilion ringgit adalah lebih mustasabah. Mana Mahathir sendiri telah mengaku kepada umum pada tahun 2002 bahawa Pewaja Steel kehilangan 10 bilion ringgit dalam dialog dengan rakyat Malaysia di London, di mana beliau juga mengakui tentang penyelewengan pelaburan dan salah unsur tanah dalam Pewaja Steel. Walau bagaimanapun, Pewaja Steel menghadapi masalah pengeluaran dan telah dibebangi dengan hutang yang besar. Hal ini kerana pinjaman ada dalam yen yang meningkatkan dengan ketara pada masa itu. Bayaran faedah telah menjadi lebih tinggi. Pada tahun 1987, Nippon Steel menarik diri daripada projek itu kemudian membawa masuk rakannya Erik Chia pada tahun 1988 untuk menguruskan Pewaja Steel dan memulihkan keadaan. Beliau diberikan kuasa penuh untuk melakukan apa yang perlu untuk mengubah fintasi Pewaja Steel dan melaporkan terus kepada Mahathir. Tambahan 2 bilion ringgit telah dilaporkan dalam Pewaja Steel dengan pembayaran kerajaan dan pinjaman daripada Bank Bumiputra 860 juta dan KWSP 130 juta ringgit. Kemudahan baru telah terbina di Terengganu dan Kedah.
Eric Chia dan menerajui berwajah Steel selama 7 tahun. Pada mulanya, Pulau seolah-olah telah berjaya memuliakan berwajah Steel, tetapi selepas beliau meletakkan jawatan secara tiba-tiba pada tahun 1995, ia menjadi jelas bahawa yang tidak kes itu. Jumlah kerugian meningkat kepada 2.49 bilion ringgit daripada 1 bilion ringgit apabila Eric Chia mengambil alih. Berwajah Steel ini dilupakan oleh hutang tambahan berjumlah 5.7 bilion. Selepas bertahun-tahun tanpa tindakan dari pihak polis, Eric Chia akhirnya didakwa kerana tidak jujur membenarkan bukan pengambil bayaran sebanyak 76 juta ringgit pada tahun 2004. 76 juta ringgit adalah wang yang banyak tetapi adalah kecil berbanding dengan jumlah kerugian yang diangka lebih daripada 10 bilion ringgit. Akhirnya, Eric Chia telah dibebaskan oleh mahkamah pada tahun 2007. Secara ringkas, kes skandal berwajah Steel dalam lipatan sejarah negara ini yang tidak boleh dilupakan. Jumlah wang tersebut memberi kesan yang cukup mahal kepada penyalahgunaan berwajah Steel. Baiklah, setelah dikaji dan diteliti, terdapat beberapa kesan rasuah terhadap syarikat pewajar Steel yang terbahagi kepada individu, keluarga, organisasi dan negara. Untuk bahagian yang pertama, iaitu kesan kepada individu, bekas pengerusi pewajar Steel Tan Sri Eric Chia telah didakwa atas tuduhan melakukan jenayah pecah amanah kerana menggelakkan wang syarikat pewajar Steel sebanyak 76.4 juta. Dan kesan daripada itu, reputasi beliau telah terjejas. Seperti yang semua sudah sedia maklum, Tan Sri Eric Chia merupakan orang yang berpengaruh dan pernah memegang jawatan sebagai pengarah United Motor Works UMW sebelum meletakkan jawatannya pada 1993. Seterusnya, kesan kepada keluarga. Disebabkan oleh perbuatan rasuah yang telah dilakukan ini, ia akan membawa kesan yang buruk kepada imej keluarga. Ini kerana terdapat laporan polis yang dibuat yang menggambarkan Tan Sri Eric Chia seorang perasuah dan tidak layak dijadikan sebagai seorang pengarah syarikat. Kesan daripada perbuatan rasuah ini, ia akan menjadikan ahli keluarga beliau lebih malu untuk berhadapan dengan orang ramai. Keadaan ini dapat dilihat dengan jelas apabila ahli keluarganya sukar untuk ditemui walaupun ketika majlis pengebumiannya. Dan kesan yang ketiga adalah kesan kepada organisasi. Operasi syarikat pewajar Steel akan terganggu. Ini kerana pada 2013, bekalan air dan elektrik terpaksa dipotong berikutan tunggakan yang terlalu tinggi. Syarikat pewajar Steel terpaksa dilumpuhkan perkhidmatannya. Keadaan ini berikutan pada Mac 2018, aset-aset pewajar Steel terpaksa dilupuskan untuk menampung pembayaran hutang yang terlalu tinggi. Dan kesan yang terakhir adalah kesan kepada negara. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung hutang yang tinggi seperti yang dianggarkan adalah sebanyak 10 bilion ringgit. Walaupun terdapat dana daripada Bank Bumiputera dan KWSP yang telah disalurkan iaitu sebanyak 860 juta ringgit Malaysia dan 130 juta ringgit, namun pewajar Steel masih tidak dapat diselamatkan. Dan kesan yang terakhir, ia akan menjejaskan hubungan kerjasama dengan syarikat Jepun. Pada mulanya, syarikat Jepun iaitu Nippon Steel Corporation telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kerajaan Malaysia untuk bersama-sama dalam usaha memajukan pewajar Steel. Namun, disebabkan hutang yang ditanggung terlalu tinggi, pada tahun 1987, syarikat Nippon Steel terpaksa menarik diri daripada meneruskan usaha sama ini. Dan syarikat pewajar Steel terpaksa meneruskan operasinya sendiri. Dan lebih yang memerikkan lagi, pinjaman yang telah dibuat adalah dalam bentuk mata wang yen. Ini menyebabkan jumlah hutang yang terlalu tinggi dan tidak terkawal. Kita teruskan lagi dengan cadangan dan jalan penyelesaian. Yang pertama adalah dengan mengisytiharkan aset, iaitu kaki tangan haruslah mengisytiharkan aset dan hutang mereka setiap 6 bulan dan melakukan pemantauan cara perbelanjaan dan gaya hidup kaki tangan agar kita boleh menjejaki unsur-unsur yang berbau rasuah. Seterusnya, meningkatkan cara kepimpinan dan pengurusan organisasi.
Kelemahan kepimpinan dan pengurusan operasi seperti undang-undang yang tidak ketat menjadi penggalak kepada kewujudan masalah penyelewengan khususnya rasuah. Oleh itu, haruslah memantapkan lagi penyeliaan dengan tata cara peraturan kerja diperketatkan, melakukan pemantauan secara kerap dan telus ketika menjalankan tugas untuk pengurusan organisasi. Kemudian, kita juga haruslah mengurangkan pembangunan sosial ekonomi, iaitu dengan membuat kawalan ketat ke atas perbelanjaan awam dan tindakan ini perlu dilaksanakan. Kemudian, pelaksanaan ini perlu agar tidak ada lagi projek pembangunan yang bertambah seperti cendawan tumbuh. Kita juga haruslah menyemai nilai-nilai murni, iaitu janganlah kita terlalu mementingkan diri kerana mementingkan diri akan memakan diri kita sendiri. Seterusnya, kita boleh menjalinkan hubungan antara manusia berdasarkan prinsip keadilan, persaudaraan dan menjaga kehormatan hak kepada orang yang berhak. Ini secara tidak langsung mendidik kita untuk berakhlak mulia. Akhir sekali adalah pengajaran. Pengajaran yang kita dapat daripada kes ini adalah kerajaan seharusnya membanteras jenayah rasuah kerana rasuah memberi banyak implikasi yang buruk terhadap rakyat maupun negara. Rasuah juga mampu merosakkan reputasi negara di samping merosakkan imej para cerdik yang berusaha melindungi maruah semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Sesuatu rasuah tidak akan terjadi jika seseorang boleh berfikir dan bertindak secara rasional. Niat yang baik akan menjuruskan kita melakukan kepada kebaikan dan lintasan niat yang jahat akan menjerumuskan kita untuk melakukan perkara yang jahat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.